Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam. Bersama kita hari ini adalah channel kita yang pertama iaitu Firdaus Hashim dan kedua Hakimi Musa dan saya sendiri Muhammad Aris Asfah. Jadi tujuan kita mengadakan forum e-forum pada hari ini adalah untuk menyiasat amalan kod etika dalam profesyen kejuruteraan merujuk kepada Kod Tingkah Laku Profesional BEM Surat Pengadilan 001. Jadi sebagai pembuka soalan, saya ingin menunjukkan kepada panel kita Hakimi Musa, iaitu apakah itu Kod Etika Kejuruteraan? Dan yang basic daripada Haris. Kod etika kejuruteraan adalah peraturan dan garis panduan yang dipatuhi oleh jurutera sebagai kewajipan moral terhadap profesi mereka dan dunia. Kejuruteraan adalah kerjaya profesional yang mempengaruhi kehidupan. Apabila etika tidak dipatuhi, maka akan berlaku perkara yang buruk yang tak kita inginilah. Bencana ini bukan sahaja merangkumi kos kewangan dan kesan kesekitaran yang besar, tapi juga sering mengakibatkan kehilangan nyawa manusia. Jika kejuruteraan berlaku untuk setiap jurutera dan sangat penting. Okey, faham. Baik, terima kasih Hakimi Musa. Jurusan apa sejenis dengan apa itu kod etika kejuruteraan, kita mesti ada peraturan dalam kod etika untuk jurutera ni kan. Jadi apakah peraturan praktik dalam kod etika untuk jurutera? So basically dia ada 5 kod etika untuk jurutera. So, yang pertama, jurutera dalam memenuhi tugas profesional mereka harus menjaga keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan orang ramai. Sebagai contoh, sekiranya pertimbangan jurutera ditolak dalam keadaan yang membahayakan nyawa atau harta benda, mereka harus memberitahu majikan atau pelanggan mereka dan pihak berkuasa lain yang sesuai. Yang kedua, jurutera hendaklah melakukan perkhidmatan hanya dalam bidang kompetensi mereka. Contohnya, jurutera mesti melakukan tugas hanya apabila memenuhi syarat oleh pendidikan atau pengalaman dalam bidang teknikal tertentu yang terlibat. Seterusnya, jurutera hendaklah mengeluarkan pernyataan awam hanya dengan objektif dan jujur. Sebagai contoh, jurutera hendaklah objektif dan jujur dalam laporan profesional pernyataan atau kesaksian. Mereka harus memasukkan semua maklumat yang relevan dalam laporan pernyataan atau kesaksian tersebut, yang harus memuat tarikh yang menunjukkan ia terkini. Seterusnya, jurutera hendaklah bertindak untuk setiap majikan atau pelanggan sebagai ejen atau pemegang amanah yang setia. Sebagai contoh, jurutera tidak akan menerima pampasan kewangan atau sebaliknya. Dari lebih daripada itu, satu pihak untuk perkhidmatan pada projek yang sama atau perkhidmatan mengenai projek yang sama melainkan keadaan dinyatakan sepenuhnya dan disetujui oleh semua pihak yang berminat. Yang terakhir, jurutera hendaklah mengelakkan perbuatan menipu. Jurutera tidak boleh memalsukan kelayakan mereka atau membenarkan penyalahgunaan kelayakan mereka atau rakan sekerja mereka. Mereka tidak boleh memberikan gambaran yang salah atau membesar-besarkan tanggungjawab mereka dalam atau untuk perkara penugasan sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Hakimi Musa atas jawapan yang lengkap. Seterusnya untuk soalan yang seterusnya saya akan bertanya kepada Encik Firdaus Hashim. Soalannya, soalan pertama, sebagai jurutera muda, anda diperintahkan oleh majikan anda untuk menyiapkan laporan bankable untuk prospek projek berdasarkan maklumat yang diberikan oleh majikan anda. Anda tidak mempunyai akses untuk memastikan kebolehpercayaan maklumat yang diberikan. Berdasarkan peraturan mengenai tingkah laku profesional, bagaimana anda menasihati majikan anda agar anda dapat menyelesaikan tugas anda dengan penuh integriti? Saya jelaskan. Okey, terima kasih kepada panel Hakimi Musa.
Saya boleh menjawab soalan ini berpandukan pada peraturan IEM mengenai tingkah laku profesional kejuruteraan. Sebagai seorang ahli kejuruteraan, hendaklah memberitahu majikannya secara bertulis mengenai sebarang konflik antara kepentingan pribadinya dan layanan setia kepada majikannya. Tambahan pula, seorang anggota juga hendaklah sentiasa memastikan bahawa pekerjaannya dan hasil karyanya tidak menimbulkan bahaya seperti kematian atau kecederaan atau kesihatan yang tidak dapat dielakkan bagi mana-mana pihak. Seterusnya, seorang anggota harus mengambil semua langkah yang wajar untuk mengelakkan pembaziran sumber semula jadi seperti kerosakan persekitaran dan kerosakan dan kemusnahan produk keterampilan manusia dalam industri. Harap menjawab soalan panel Kimi Musa. Okey, seterusnya kita berpindahkan kepada situasi yang berlaku dalam konflik antara pihak kontraktor turnkey. Saya ingin bertanyakan kepada panel Haris Asfar. Baik. Boleh? Boleh. Apa soalan dia? Sekiranya sekiranya anda seorang jurutera perunding dan mengemukakan tender turnkey bagi pihak kontraktor, adakah anda mempertimbangkan konflik kepentingan antara peranan jurutera perunding dan kontraktor? Baik. Terima kasih atas soalan itu, Firdaus. Jika saya seorang perunding, jurutera perunding bagi syarikat yang mengundang tender turnkey untuk menjalankan pekerjaan dan dia telah mengambil perundingan mengenai projek yang sama daripada saya, sebagai jurutera profesional adalah tugas etika saya untuk menjaga kepentingan firma yang mengupah saya sebagai perundingnya. Sebagai perunding, saya mesti mengetahui segala-galanya mengenai projek, anggaran projek, asas anggaran dan semua lubang gelung dalam dokumen projek. Adalah tugas dan etika saya untuk tidak membocorkan dokumen atau maklumat tender sulit kepada orang lain selain pemilik firma. Sekiranya saya mengemukakan tender turnkey bagi pihak kontraktor turnkey, maka akan ada tugas saya sebagai jurutera perunding dan kontraktor, kerana saya tahu semua tentang projek, anggaran projek, asas anggaran dan semua lubang gelung dalam dokumen projek. Jika saya membukakan tender bagi pihak kontraktor turnkey dengan mengingat semua pengetahuan mengenai projek tersebut dan membuat perubahan dalam tawaran tersebut untuk dapat kontrak, maka akan menjadi penipuan dengan pemilik firma yang saya bekerja sebagai perunding jurutera. Sekiranya kontraktor mendapat kontrak dengan firma yang saya bekerja sebagai jurutera, sekiranya kontraktor mendapat kontrak dengan golongan saya, maka dia akan mengambil kesempatan dari kedudukan itu berulang kali semasa pelaksanaan projek, yang seterusnya akan memudaratkan pemilik projek tersebut. Sekiranya saya membukakan tawaran sedemikian rupa sehingga kontraktor tidak mendapat tender, maka akan jadi penipuan dengan kontraktor yang meminta saya menghantar tender tersebut. Itulah jawapan saya untuk soalan daripada panel session sebentar tadi. Jadi seterusnya saya ingin bertanya juga kepada panel Haris Asfar. Berpandukan pada peraturan IEM, mereka menentang mengenai tingkah laku profesional yang aktif, promosi dan iklan diri. So, saya ingin bertanya, dengan cara apa pengekangan itu meningkatkan kedudukan jurutera sebagai profesional? Satu. Kedua, saya ingin bertanya yang lebih penting, memandangkan munculnya zaman teknologi maklumat di mana realiti maya menjadi kebiasaan, bagaimana pelanggaran peraturan IEM mengenai tingkah laku profesional dikesan dan ditangani? Baik, terima kasih Panel Firdaus Hashim. Jadi, merujuk kepada kejuruteraan zaman teknologi maklumat di mana realitinya maya menjadi kebiasaan. Kejuruteraan ini telah dianggap sebagai salah satu profesi terbesar di dunia yang memberi kesan positif kepada masyarakat
kepada masyarakat dan negara. Walau bagaimanapun, penyalahgunaan pengetahuan profesional akan menyebabkan pelbagai pihak penyakit sosial yang merosakkan kepada masyarakat dan negara. Salah satu daripada kebanyakan penyakit sosial yang berkait rapat dengan profesi kejuruteraan yang semakin berluasan adalah rasuah atau amalan tidak bermodal di kalangan sekumpulan jurutera tertentu seperti promosi dan iklan diri. Peraturan IEM mengenai tingkah laku profesional membantah promosi diri dan iklan secara aktif. Mempromosikan diri tidak beretika kerana sejumlah besar wang akan digunakan untuk mempromosikan diri, dan dalam keadaan yang lebih teruk ialah proses lobby. Kos tersebut sebaliknya dapat digunakan dengan berkesan untuk memperbaiki sistem yang ada dan dapat diwujudkan untuk pelbagai pendidikan. Peraturan IEM mengenai tingkah laku profesional adalah peraturan dan prinsip tertulis yang harus dilakukan oleh anggota diri mereka dari segi etika dan moral ketika menjalankan tugas. Peraturan dan undang-undang ditulis dalam istilah yang luas dan umum dan merangkumi semua kemungkinan. Peraturan tersebut mengharuskan anggota untuk menjunjung martabat profesion, jujur dan adil kepada semua orang pihak. Memastikan karya tidak membahayakan orang ramai, jangan membahayakan faedahnya sesama jurutera dan lain-lain. Itu jawapan saya untuk soalan Fidaw Hashim sebentar tadi. Jadi saya perhatikan dekat sini panel kita yang like seorang ni Hakim Musa agak pasif ya. Jadi saya ingin menanyakan, saya ingin memberi satu situasi di Boleh, mana silakan. akan diusulkan soalan mengenai situasi itu. Boleh? Boleh, silakan. Baik. Situasinya begini. Jurutera A diminta oleh firma untuk menyediakan spesifikasi untuk sistem pemampatan udara. Jurutera A membuat firma itu menyedari bahawa dia adalah presiden dan pemegang saham utama syarikat yang mengeluarkan dan menjual sistem pemampatan udara, dan bahawa dia tidak mempunyai masalah dengan menyiapkan satu set spesifikasi generik. Jurutera A juga menyediakan 4 syarikat pengeluar lain yang menyediakan sistem pemampatan udara untuk tujuan penawaran, dan Jurutera A tidak memasukkan syarikatnya sebagai salah satu daripada 4 pengeluar yang ditentukan. Firma itu sekarang ingin bertemu dengan Jurutera A dan jurujual dari syarikatnya. Jurutera A menunjukkan kepada firma bahawa ia mungkin merupakan konflik kepentingan. Adakah konflik kepentingan bagi Jurutera A untuk menyediakan satu set spesifikasi untuk sistem pemampatan udara yang kemudian meminta syarikatnya membuat sistem pemampatan udara berdasarkan situasi yang saya sebut sebentar tadi? Okey, Dapat ke soalan daripada saya? saya dapat faham. Ya. Fahamkan situasi dia yang agak rumit di sini. So, Sikit ni. berdasarkan fahaman daripada saya, fakta-fakta dalam kes ini menimbulkan masalah berdasar mengenai cara jurutera dapat memberikan perkhidmatan profesional dengan betul dan menentukan produk dari syarikat yang mereka kendalikan berdasarkan bahasa yang terkandung dalam kod etika yang kedua oleh NSP ini, yang memerlukan jurutera untuk mendedahkan semua konflik kepentingan yang diketahui atau berpotensi yang boleh mempengaruhi atau kelihatan mempengaruhi pertimbangan mereka atau kualiti perkhidmatan mereka. Walaupun jurutera A adalah presiden dan pemegang saham utama dalam sebuah syarikat yang mengeluarkan dan menjual sistem pemampatan udara, jelas jurutera A mengambil semua langkah yang perlu dan wajar, mendedahkan semua kemungkinan konflik kepentingan untuk mengelakkan penampilan konflik. Jurutera A telah bertindak secara konsisten dengan kod, tidak seperti ketetapan sebelumnya dari kod yang mengharuskan jurutera untuk mengelakkan konflik kepentingan. Kod semasa mengetahui bahawa konflik timbul dan memaksa jurutera bertanggungjawab untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk memberitahu dan memberi nasihat kepada pelanggan, membiarkannya sampai pelanggan sama ada akan meneruskan perkhidmatan jurutera. Menurut pandangan lembaga, tingkah laku jurutera A sesuai dengan ketentuan kod bahawa jurutera mesti mendedahkan semua konflik kepentingan yang diketahui yang boleh mempengaruhi atau kelihatan mempengaruhi penilaian mereka atau kualiti perkhidmatan mereka. So, kesimpulannya di sini ini adalah bukan konflik kepentingan, dan oleh itu
ia beretika bagi jurutera A untuk menyediakan satu set spesifikasi untuk sistem pemampatan udara dan kemudian meminta syarikatnya membuat sistem pemampatan udara berdasarkan situasi. Okey, faham. Baik. Okey, berdasarkan situasi tadi, saya nampak panel lelaki usaha begitu mahir dalam situasi begini. So, saya ada lagi satu situasi yang ingin ditanyakan. Okay, boleh? Untuk Benda Hakim Musa jawab satu situasi ini. Ada satu situasi ni, jurutera A yang diambil bekerja oleh firma X meninggalkan firma X dan pergi bekerja untuk firma Y. Dalam pada masa sama, projek yang menjadi tanggungjawab jurutera A hampir selesai, tetapi jurutera A tidak menandatangani atau menutup dokumen pembinaan sebelum meninggalkan pekerjaan firma X. Malahan jurutera B, pengetua di firma X, meminta jurutera A untuk menandatangani dan menutup projek. Jurutera A enggan menandatangani atau mengelak dokumen pembinaan kecuali syarikat X membayar bayaran tambahan kepada jurutera A. So, soalannya, yang pertama, adakah etika bagi jurutera A untuk menolak dan menandatangani atau menutup rancangan tersebut? Kedua, adakah etika bagi jurutera B untuk meminta jurutera A menandatangani dan menutup dokumen pembinaan? Soalan terakhir, sekiranya pekerjaan tambahan diperlukan oleh jurutera A, adakah etika bagi jurutera A untuk meminta pampasan tambahan digalakkan? Okay, Mr. Mohon penjelasan. Dapati banyak soalan yang dikemukakan di sini soalan. So cerita dia macam ni lah. Jurutera yang bekerja untuk satu firma dan kemudian berpindah ke firma yang lain tidak terlepas dari tanggungjawab profesional ini. So pekerjaan yang mereka lakukan untuk majikan mereka sebelumnya tidak kurang juga kerana mereka tidak lagi mempunyai hubungan langsung dengan syarikat itu. Setelah seorang profesional memberikan perkhidmatan profesional bagi pihak pelanggan, profesional tersebut wajib memastikan bahawa pekerjaan itu dilakukan dengan cara yang bertanggungjawab dan profesional dan bahawa kepentingan pelanggan dilindungi dan dipelihara. So, keadaan ini boleh menjadi sangat sensitif apabila seorang jurutera meninggalkan syarikat untuk bekerja dengan syarikat pesaing. Ini telah dibincangkan oleh BER dalam banyak kesempatan. Walaupun begitu, hakikat bahawa kedua-dua syarikat itu bersaing secara langsung tidak boleh memikul tanggungjawab jurutera untuk memikul tanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk kepentingan pelanggan. Nampaknya bukan hanya tindakan etika tapi juga tindakan yang sesuai dengan kepentingan semua pihak termasuk kepentingan firma baru yang digunakan jurutera sekarang. Bagi soalan yang ketiga, tidak sepenuhnya jelas dari fakta sejauh mana kerja itu disiapkan oleh jurutera A, walau bagaimanapun dapat diandaikan oleh fakta dan penggunaan istilah hampir selesai bahawa karya itu telah diselesaikan di hampir semua pengamatan dan hanya sedikit perincian menteri yang masih harus dilaksanakan. Atas dasar itu, dapat diandaikan bahawa jurutera B tidak akan diminta untuk melakukan tinjauan lengkap atau terperinci mengenai pekerjaan tersebut kerana dapat difungsikan bahawa jurutera A sudah sangat akrab dengan pekerjaan pada projek yang selama ini dia dan terus bertanggungjawab. Selain itu tidak muncul di bawah fakta bahawa kerana jurutera A tidak dipekerjakan oleh firma asal pada waktu dia diminta untuk menandatangani dan menutup gambar bahawa dia akan melanggar keputusan etika yang terkandung dalam Kod Etika NSPA 3. So, dengan andaian kita dalam kes ini bahawa jurutera A bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerjaan itu dan mempunyai kawalan langsung dan pengawasan peribadi terhadap pekerjaan itu, jurutera B jelas digunakan meminta jurutera A untuk menandatangani dan menutup dokumen yang dimaksudkan. So, untuk konklusinya, soalan pertama adalah tidak beretika bagi jurutera A untuk menolak bagi menandatangani
atau memeterai dokumen pembinaan. Untuk soalan kedua adalah beretika bagi jurutera B untuk meminta jurutera A menandatangani dan menutup dokumen pembinaan. Dan untuk soalan ketiga ada jurutera A adalah seorang jurutera yang beretika untuk menerima pampasan tersebut. Terima kasih. Okay, faham. So di sini ada dia punya pro and cons antara jurutera A dan jurutera B lah. Ya, betul. Saya dapati bahawa panel kita Fidaus Hashim ni rancak menanyakan soalan ni kepada kita ya, Betul. Hakim Musa. Jadi Yang terlebih ini lah. satu soalan saya ingin tujukan kepada panel kita Fidaus Hashim Silakan. terbuka ke? Ada peluang ke untuk menanyakan soalan untuk anda? Saya tanya. Okey. Jadi panel Fidaus Boleh, Hashim, soalannya adalah profesionalisme tidak dapat diajarkan dengan menerapkan Apa tadi? Ulang balik. Okay. Profesionalisme jelas profesionalisme tidak dapat diajarkan dengan menerapkan peraturan IAM mengenai tingkah laku profesional atau dengan menghafal seperangkat peraturan. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan tersebut dan mengapa? Boleh berikan penjelasan. Okey, boleh. Di sini berdasarkan soalan tadi, saya bersetuju. Kenapa? Okay. First kita tengok pada maksud profesional itu sendiri. Orang profesional adalah orang yang terlibat dalam aktiviti yang memerlukan pendidikan khusus dan komprehensif dan didorong oleh keinginan yang kuat untuk melayani umat manusia. Profesional berfikir dan bertindak dengan cara yang memberi kebaikan kepada individu dan keseluruhan profesionnya. Profesional juga selain kompeten secara teknikal harus mempunyai sikap positif terhadap kehidupan yang terus diperkuat oleh pencapaian pendidikan dan perkhidmatan profesional. Profesionalism adalah cara kita berfikir dan hidup daripada pengumpulan pembelajaran. Profesionalism juga tidak boleh diajarkan dengan menyatakan kod etika atau dengan menghafaz sekumpulan peraturan. Rasa profesional yang kuat adalah manfaat yang tidak diragukan lagi bagi profesion yang berkenaan dari segi moral dan kepuasan kerja. Ini juga merupakan hakikat bahawa masyarakat mendapat manfaat apabila dilayan oleh seorang profesional yang kedudukannya diiktiraf baik dari segi status dan atau penghargaan. Oleh itu, melalui pengembangan sikap profesional yang kuat, seorang anggota yang profesional itu termotivasi untuk memberikan sumbangan terbesarnya kepada sesebuah syarikat dan kepada customer dan klien yang dilayani. Dan ada kemungkinan bahawa sikap profesional dan motivasi tersebut adalah prasyarat untuk pengiktirafan masyarakat dan tahap ganjaran yang wajar, tetapi yang sangat bergantung pada yang lain. Okay, seterusnya kita pindah kepada maksud etika itu sendiri. Etika adalah sesuatu yang lebih daripada undang-undang dan moral. Ia membawa konotasi tambahan kebenaran. Oleh itu, kod ini bukanlah senarai peraturan untuk mengatur setiap masalah tingkah laku. Ianya juga adalah penyataan mengenai prinsip-prinsip kebenaran dengan ruang lingkup yang luas dan dengan perincian yang cukup untuk membolehkan seorang lelaki yang cerdas membuat kesimpulan mengenai tingkah laku profesionalnya itu sendiri. Inti dari semua kod profesional adalah bahawa seorang anggota yang profesional mesti layak melalui tingkah lakunya, kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh sesebuah syarikat dan masyarakat dan rakan sekerja. Ini menimbulkan peraturan hidup universal bagi setiap jurutera yang mengejar status profesional sejati untuk bertindak dalam setiap situasi dengan cara yang akan menambah keyakinan dan harga diri di mana profesionnya dipegang oleh masyarakat. Macam mana dengan huraian saya tadi? Huraian yang sangat mantap daripada Fidaus. Memang terbaik lah. Okay. Seterusnya ada lagi soalan yang ingin dikemukakan? Ada. Sebabkan kita sudah kesudahan masa, saya akan tujukan soalan yang terakhir pada panel Fidaus. Dan dia berbunyi,
adalah menjadi tanggungjawab setiap jurutera untuk memberikan perhatian yang tinggi terhadap profesinya dan memperlakukan dirinya dengan penuh integriti ketika melaksanakan tugasnya. Bincangkan pernyataan ini secara terperinci dalam konteks persekitaran di Malaysia. Okey. Terima kasih kepada panel Hakim Musa. Okey, pada soalan kita yang ditujukan, kita boleh lihat adalah tanggungjawab kepada setiap jurutera yang profesional untuk memberikan perhatian yang tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Ya betul, peranan jurutera masing-masing adalah luas. Antara tanggungjawab utama bagi jurutera adalah mereka bentuk penyeliaan pembinaan, perundingan, perolehan projek, pertauliahan dan pengurusan. Jurutera bertanggungjawab untuk memberikan perhatian yang tinggi terhadap profesinya dan menjalankan dirinya dengan penuh integriti ketika melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh yang kita boleh dapat, penyelesaian reka bentuk yang baik harus merangkumi dua aspek penting, iaitu kecukupan reka bentuk dan keberkesanan kos. Sebagai tambahan, jurutera mempunyai kewajipan untuk menghasilkan penyelesaian reka bentuk yang mesra alam sekaligus memenuhi kehendak pelanggan. Jurutera juga mempunyai tugas menjaga lingkungan, masyarakat dan pelanggan atau pelanggan mereka yang berharga. Mereka harus menghasilkan reka bentuk yang memenuhi kepuasan reka bentuk dalam kod kejuruteraan. Reka bentuk memenuhi syarat oleh pelbagai jabatan pemerintah dan memasukkan penyelesaian reka bentuk yang dihasilkan bagi menimbulkan dampak negatif minimum terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Selain itu juga, jurutera harus mempertimbangkan implikasi kos penyelesaian reka bentuk mereka kepada pelanggan mereka. Ini telah menyebabkan dilema hebat dalam jurutera kerana mereka harus menyeimbangkan implikasi kos penyelesaian reka bentuk dengan faktor lain seperti kualiti, kecekapan dan pelbagai faktor sosioekonomi. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes terutama di negara membangun seperti Malaysia, pelanggan yang tetap mempunyai pemikiran yang berbeza. Ada yang mempunyai keinginan yang tinggi dan ada yang okey saja. So daripada reka bentuk yang dilakukan oleh jurutera, pelanggan lebih mementingkan implikasi kos penyelesaian reka bentuk yang dihasilkan. Mereka lebih berminat dengan penyelesaian reka bentuk yang menjimatkan kos namun memenuhi syarat yang diingini. Dalam hal ini, pelanggan biasanya memilih penyelesaian reka bentuk yang menjimatkan kos dan tetap sesuai dengan anggaran yang mereka mahukan. Sebilangan pelanggan akan memasukkan anggaran projek yang tidak mencukupi yang memerlukan para jurutera mengorbankan aspek kualiti dan kecekapan jangka panjang dalam penyelesaian reka bentuk yang mereka hasilkan. Ini jelas bertentangan dengan minat para jurutera untuk menggabungkan reka bentuk optimum yang menjamin kecekapan jangka panjang dan penyelenggaraan yang mudah. Selain itu, jurutera sentiasa tertanya apakah mereka harus mencari penyelesaian reka bentuk yang mahal. Sudah tentu pastinya mereka melakukan operasi dan penyelenggaraan jangka panjang yang cekap dan yang paling penting mendapat bayaran profesional yang lebih tinggi. Atau mencari penyelesaian reka bentuk sekadar okey saja yang mungkin tidak dapat menjamin aspek kualiti projek dan masih mendapat bayaran profesional yang lebih rendah. Memandangkan dilema yang selalu dihadapi oleh jurutera dalam menyeimbangkan perbelanjaan modal dengan reka bentuk yang optimum untuk operasi dan penyelenggaraan yang cekap, jurutera harus dengan segala cara menggabungkan aspek reka bentuk dan kos dalam proses menghasilkan penyelesaian reka bentuk untuk pelanggan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh panel kita Firdaus Hashim. Jadi masa pun telah amat mencemburui kita ya untuk Itulah. kita teruskan lagi forum kita pada hari ini. Jadi oleh itu kita akhiri kita punya e-forum ini. Dan terima kasih ya panel Hakim Musa dan Firdaus Hashim. Terima kasih panel. Alright, sama. Assalamualaikum. Saya berjumpa di lain forum. Baik.